Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita Parlimen malam ini bersama saya Andy Reza Rohadian. Saudara Dewan Negara hari ini meluluskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 atau Belanjawan 2021. Rang undang-undang tersebut diluluskan sebulat suara selepas bacaan kali ketiga oleh Timbalan Menteri Kewangan II, Muhammad Shahar Abdullah. Belanjawan 2021 dibahaskan oleh ahli-ahli Dewan Negara dan digulung oleh setiap kementerian selama 5 hari selepas dibentangkan pada 16 Disember lalu. Permulaan petang ini kita akan ada. Saya mohon memaklumkan, memahami supaya siap siaga untuk. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Setuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Semua suara menyatakan bersetuju. Sebelum ini, Dewan Rakyat meluluskan Belanjawan 2021 pada 15 Disember lalu yang julung-julung kali dibentangkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional melalui undi belah bahagi selepas bacaan kali ketiga dibuat oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dalam perkembangan lain, yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim mengajak ahli-ahli Dewan Negara agar memartabatkan panggilan hormat senator. Ia adalah polisi yang saya katakan demikian oleh kerana antara yang berhormat di Dewan Negara dengan yang berhormat di Dewan Rakyat, kita disebut sebagai senator. Sebab itu kita pakailah perkataan itu lebih kerap lagi agar ia menjurus kepada Dewan yang lebih tinggi daripada Dewan Rakyat itu sendiri. InsyaAllah kita akan bawa hal ini kepada jawatankuasa kita yang afdal. Dalam perkembangan lain, Kaukus Jawatankuasa Kesejahteraan Dewan Negara akan bekerjasama dengan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam bagi membincangkan isu berhubung persoalan hak asasi manusia. Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim berkata, dapatan daripada perbincangan tersebut akan dibawa ke persidangan Dewan Negara pada sesi akan datang untuk dipertimbangkan pihak kerajaan. Menurut kenyataan media beliau, aspek yang menjadi perhatian ialah pemerkasaan terhadap Suhakam, isu pemerdagangan manusia, pengeksploitasian wanita dan kanak-kanak serta hak asasi yang meliputi semua komuniti di negara ini. Terdahulu, Tan Sri Dr. Rais menerima kunjungan hormat daripada pengerusi Suhakam, Tan Sri Othman Hashim serta pesuruhjayanya, Datuk Loh Yim Peng, Profesor Madya Dr. Nik Salida Suhaila Nik Saleh dan Gerald Joseph di pejabatnya di bangunan Parlimen. Saudara, ketika sesi perbahasan Dewan dimaklumkan kerajaan setakat ini tidak pernah gagal membayar hutang mengikut jadual-jadual yang telah ditetapkan. Timbalan Menteri Kewangan Muhammad Shahar Abdullah ketika menegaskan perkara itu dalam penggulungan Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 berkata, kemampuan itu didorong oleh keupayaan negara bagi memastikan usaha terbabit dapat ditunaikan sebagaimana yang dirancang. kita tidak ada masalah untuk membuat bayaran khidmat hutang. Kenapa? Kita mempunyai keupayaan dalam memastikan segala perancangan yang dibuat oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan diatur sebaik mungkin bagi memastikan kita dapat melaksanakan impak kepada belanjawan tahunan, khususnya tahun 2021. Tambah beliau, Belanjawan 2021 telah dirangka berdasarkan keupayaan kerajaan membuat kutipan hasil. Malah katanya, Kementerian Kewangan yakin usaha tersebut dapat dijalankan walaupun dalam keadaan kemelesetan ekonomi berikutan penularan pandemik COVID-19.
Sementara itu, keputusan kerajaan tidak meneruskan pinjaman daripada Bank Pembangunan Asia ADB untuk projek transit aliran ringan LRT di Pulau Pinang cuma membabitkan sumber pembiayaan dan bukannya pembatalan projek. Muhammad Syahar Abdullah berkata, isu jaminan pinjaman daripada ADB tidak berbangkit kerana perkara itu belum dibentangkan untuk kelulusan Kabinet. Bekas Menteri Kewangan Lim Guan Eng jelasnya, pada 18 Julai 2019 telah mengeluarkan surat tiada halangan kepada ADB untuk melaksanakan ketekunan wajar. Namun kebenaran itu tidak memberikan apa-apa obligasi di bawah undang-undang domestik atau antarabangsa selain tidak boleh ditafsir sebagai perjanjian yang mengikat kerajaan. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 19 Julai 2019 telah bersetuju bahawa kerajaan negeri tidak boleh membuat pinjaman yang melibatkan jaminan kerajaan tanpa mendapat kelulusan kerajaan persekutuan terlebih dahulu. Bagi mengelakkan beban hutang ke atas kedudukan kewangan kerajaan, sebarang kelulusan terhadap pinjaman baharu yang melibatkan jaminan kerajaan hendaklah dipastikan tidak menjadikan hutang kerajaan melebihi shilling statutory yang telah ditetapkan. Terdahulu, Ahli Dewan Negara Senator Lim Hui Ying dalam perbahasannya mempersoalkan tindakan kerajaan yang menarik balik jaminan pinjaman kerajaan Pulau Pinang terhadap projek LRT di negeri tersebut. Dewan turut dimaklumkan Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOWA sedang memperincikan cadangan untuk menaikkan wang saku pelajar orang asli daripada RM2 ketika ini kepada RM5 sehari. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Abdul Rahman Mohamad ketika menggulung perbahasan RUU Perbekalan 2021 bagi kementeriannya berkata, bagi tujuan tersebut, JAKOWA telah mengadakan bengkel garis panduan atau prosedur operasi standard dari 4 hingga 6 Disember lalu. Selanjutnya, JAKOWA dalam proses mengangkat nota Jemaah Menteri ke KPLB dalam tempoh terdekat bagi pertimbangan Jemaah Menteri. Pihak JAKOWA amat berterima kasih di atas keperhatianan dan cadangan yang berhormat tersebut. Namun begitu bergantung kepada kelulusan kadar oleh pihak Kementerian Kewangan dan juga Kengkangan Kewangan semasa kerajaan. Sebelum ini, Senator Datuk Isa Abdul Hamid dalam sesi perbahasan mencadangkan kadar wang saku pelajar orang asli dinaikkan daripada RM2 kepada RM10 sehari. Ini bagi menggalakkan kehadiran mereka ke sekolah selain bertepatan dengan peningkatan kos sara hidup. Normalisasi hubungan antara beberapa negara Islam dengan Israel sejak akhir-akhir ini tidak mengubah pendirian tegas Malaysia dalam isu Palestin. Ini demi mencapai penyelesaian yang adil dan berkekalan, khususnya menerusi rundingan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan berdasarkan kepada undang-undang antarabangsa serta resolusi-resolusi Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB yang relevan. Timbalan Menteri Luar Datuk Kamaruddin Jaafar ketika menggulung perbahasan RUU Perbekalan 2021 kementeriannya berkata, kerajaan mengamalkan dasar berkecuali dan tidak campur tangan dalam urusan domestik negara lain. Namun kerajaan amat konsisten dalam pendekatannya apabila berhadapan dengan isu-isu Palestin. Perkembangan-perkembangan yang berlaku ini tidak akan menggugat pendirian teguh dan berprinsip kerajaan Malaysia yang senantiasa menyokong pembentukan sebuah negara Palestin yang berdaulat melalui penyelesaian dua negara atau two-state solution dengan izin berdasarkan garis sempadan 1967 dengan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Palestin. Beliau menjawab pertanyaan yang dibangkitkan Senator Datuk Raja Kamarul Bahrin Shah Raja Ahmad Baharuddin Shah. Saudara, peruntukan Akta Kerja 1955 tidak menghalang sama sekali majikan dan pekerja untuk berunding dan bersetuju melaksanakan waktu kerja fleksibel. Timbalan Menteri Sumber Manusia Awang Hashim ketika mengulas cadangan tersebut untuk wanita dan ibu yang bekerja berkata, kementeriannya amat menggalakkan majikan untuk menawarkan waktu kerja fleksibel khususnya kepada ibu-ibu bekerja.
Ini supaya mereka dapat mengimbangi tanggungjawab di tempat kerja dan rumah dengan lebih baik. Kaedah ini juga amat sesuai dipraktikkan dalam budaya kerja norma baharu pada hari ini, khususnya dalam pekerjaan yang boleh dilaksanakan secara atas talian. Ini sekaligus mampu mengoptimumkan guna tenaga tempatan dan memastikan penglibatan golongan wanita berada pada tahap yang tinggi. Beliau mengulas perkara tersebut yang dikemukakan Senator Datuk Raj Muni Sabo. Program penanaman pokok bakau dan spesies-spesies yang sesuai di pesisiran pantai negara telah dilaksanakan sejak tahun 2005 selepas tragedi tsunami melanda negara ini. Timbalan Menteri Tenaga dan Sumber Asli Ali Biju memaklumkan kerajaan akan terus melaksanakan program tersebut di bawah rancangan Malaysia ke-12 bagi memelihara kawasan paya bakau serta spesies pokok lain di seluruh negara. Pada masa sama, program Serampang Dua Mata itu juga mewujudkan zon penampan bagi menahan kekuatan ombak dan angin kencang serta mencegah pencemaran alam sekitar, selain memulihkan habitat pesisiran pantai yang menjadi koridor kepada kepelbagaian biologi serta memperkayakan sumber hasil pantai. Sejak pelaksanaan program ini, peruntukan kewangan berjumlah 58.37 juta telah dibelanjakan di bawah 3 tempoh rancangan Malaysia, iaitu Rancangan Malaysia ke-9, Rancangan Malaysia ke-10 dan Rancangan Malaysia ke-11. Manakala di bawah Rancangan Malaysia ke-12 yang bermula pada tahun 2021, program ini telah menerima peruntukan siling kewangan berjumlah 13 juta. Dari tahun 2005 hingga 2020, kawasan seluas 2,982 hektar telah ditanam dengan 6,87 juta batang pokok bakau dan spesies-spesies yang sesuai di pesisiran pantai. Beliau membuat penjelasan itu ketika menggulung perbahasan RUU Perbekalan 2021 kementeriannya sebagai menjawab isu yang dibangkitkan Senator Datuk Jerifidin Atan. Norma baharu diadaptasi. Ancaman negara ditangani. Kebajikan rakyat disantuni. Resolusi sejagat dipatri. Ikuti Imbasan 2020 di Berita RTN. Saudara, ketika sesi pertanyaan jawab lisan pula, Dewan dimaklumkan penubuhan projek Pusat Kawalan Penyakit Negara bakal memperkukuh keupayaan negara dalam aspek pencegahan dan pengawalan penyakit yang mengancam kesihatan rakyat. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Aaron Agodagang berkata, projek pembinaan pusat tersebut kini dalam proses tender teknikal dan akan dibina di tapak seluas 20 ekar di Bandar Anstek Negeri Sembilan. Kementerian telah menyusulkan cadangan membina Pusat Kawalan Penyakit Negara yang setaraf dengan Center for Disease Control and Prevention atau CDC seperti di Amerika Serikat dan di negara-negara lain seperti Taiwan dan China sejak tahun 1998 dulu, di mana negara pada masa itu dilanda oleh wabak Nipah virus encephalitis. Inisiatif awal ini diusulkan mengambil kira pelbagai faktor, terutamanya kerugian besar yang ditanggung oleh negara menghadapi pandemik serta krisis kesihatan awam. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Senator Datuk Donald Peter Mojuntin. Projek Pusat Kawalan Penyakit Negara telah diluluskan Unit Perancangan Ekonomi UPE di bawah Rolling Plan keempat Rancangan Malaysia ke-11 RMK 11 dengan kos keseluruhan sebanyak RM500 juta. UPE juga telah meluluskan kos bagi kerja-kerja awalan projek di bawah Rolling Plan 2 RMK 11 dengan kos keseluruhan RM200,000.
Kerajaan buat masa ini belum bercadang mengenakan levy keuntungan luar biasa ke atas syarikat-syarikat yang menikmati keuntungan tambahan berikutan lonjakan permintaan dan harga jualan barangan tertentu susulan wabak COVID-19. Ini kerana levy keuntungan luar biasa boleh memberi persepsi negatif kepada pelabur yang beranggapan kerajaan mengambil kesempatan ke atas keuntungan tambahan yang dijana sesuatu syarikat. Timbalan Menteri Kewangan Muhammad Shahar Abdullah berkata, syarikat pembuat sarung tangan getah antara syarikat yang tidak dikenakan levy keuntungan luar biasa meski mencatatkan keuntungan tambahan tinggi ekoran krisis COVID-19. Bangunan pejabat di seluruh Malaysia levy keuntungan luar biasa belum pernah dikenakan ke atas barangan siap pengguna atau barangan penghilang tempatan seperti sarung tangan getah kerana ala sukar untuk menentukan threshold harga pasaran yang seragam memandangkan produk sarung tangan getah mempunyai jenis, standard, aplikasi, spesifikasi serta grade yang berbeza-beza mengikut negara pasaran. Soalan saya, penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Senator N. Balasubramaniam yang ingin tahu sekiranya kerajaan akan memperkenal cukai durian runtuh kepada syarikat korporat yang mengalami keuntungan luar biasa. Para senator turut dimaklumkan semua sekolah yang mempunyai murid berkeperluan khas atau MBK perlu menubuhkan Jawatankuasa Pendidikan Khas Sekolah JPKS agar program pendidikan inklusif PPI dapat dijalankan secara terancang dan sistematik. Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Mah Hang Sun memaklumkan Jawatankuasa ini perlu melantik guru pendamping dalam kalangan guru program pendidikan khas integrasi PPKI dalam memberi sokongan. Sekolah yang mempunyai PK kurang upaya penglihatan, Jabatan Pendidikan Negeri LJPN atau Pejabat Pendidikan Daerah PPD perlu melantik guru PPKI sebagai guru resos. Kesesuaian PK dinilai terlebih dahulu sebelum ditempatkan di PPI. Bagi MPK prasekolah, pemilihan dibuat menggunakan instrumen menentukan penempatan MPK atau impact oleh panel penentu penempatan. Penempatan MPK rendah dan menengah di PPKI ke PPI pula dilaksanakan melalui penggunaan senarai semak kesediaan inklusif atau SSKI. Bagi MPK di sekolah tanpa PPKI, SSKI turut dilaksanakan bagi mengesahkan sama ada penempatan persesuaian dengan keperluan MPK. Datuk Dr. Mah turut memaklumkan semua guru pendidikan khas dan guru arus perdana khususnya di sekolah yang tidak mempunyai PPKI diberikan kursus dan pendedahan secara berperingkat dalam mengendalikan MBK dan PPI. Beliau menjawab pertanyaan yang diutarakan Senator Ras Adiba Muhammad Razi. Ya, saudara, bagi tempoh Januari 2020 sehingga November lalu, sebanyak 160 kes kemalangan jalan raya melibatkan pemandu mabuk dilaporkan di seluruh negara. Daripada keseluruhan kes, 25 merupakan kemalangan maut, 41 kemalangan melibatkan kecederaan, manakala bakinya kemalangan rosak. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said berkata, Selangor mencatatkan kes tertinggi dengan 42 kes, diikuti Perak dan Johor masing-masing merekodkan 18 dan 17 kes. Dan juga sebagai langkah yang drastik, saya percaya bahawa tindakan di bawah Akta Pengangkutan Jalan bagi menggantung lesen pemandu bagi pesalah yang melanggar syarat-syarat pemanduan ini dapat kita laksanakan. Dan saya percaya ini adalah di bawah kuasa bidang kuasa mahkamah dan mahkamah akan mengambil kira keadaan kadar pemanduan mabuk yang melibatkan kematian sebagaimana yang disebut oleh Yang Berhormat Senator tadi. Terima kasih. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Senator Datuk Razali Idris.
Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ismail memaklumkan KDN telah mengemukakan permohonan kepada kerajaan untuk menaikkan gaji pegawai dan anggota pasukan Polis Diraja Malaysia PDRM September tahun lalu. Bagaimanapun, kerajaan ujarnya terlebih dahulu tersebut secara menyeluruh yang meliputi semua skim perkhidmatan dengan mengambil kira keharmonian dalam perkhidmatan awam. Kerajaan dari masa ke semasa sentiasa menambah baik pemberian allowance kepada pegawai dan anggota PDRM. Antara penambahbaikan yang telah dilaksanakan adalah seperti kenaikan kadar imbuhan tetap perumahan ITP kepada PDRM yang melibatkan peningkatan berjumlah RM20 hingga RM145 sebulan berdasarkan grade pegawai dan anggota PDRM. Kerajaan juga telah meluluskan pembayaran-bayaran insentif mengikut lokasi tahap kesusahan berjumlah 500 hingga 1,500 sebulan berdasarkan kategori pendalaman kepada pegawai dan anggota PDRM yang bertugas di kawasan pedalaman. Beliau menjawab pertanyaan Senator Kamarudin Abdun. Baik, sementara itu RM1.76 bilion daripada RM2.3 bilion peruntukan belanja mengurus dalam belanjawan 2021 dihaskan untuk kerja penyelenggaraan aset-aset pertahanan utama Angkatan Tentera Malaysia ATM melibatkan jentera strategik, kenderaan pelbagai jenis, kapal dan pesawat pasukan keselamatan tersebut. Manakala sebanyak RM540 juta pula digunakan untuk tujuan penyelenggaraan dan pembaikan kecil merangkumi penyelenggaraan fasiliti kem, pangkalan, bangunan pejabat dan penyelenggaraan peralatan ICT. Di bawah aktiviti pertahanan darat, peruntukan penyelenggaraan ini akan melibatkan selenggaraan bagi aset-aset tahanan strategik seperti kenderaan darat yang meliputi kenderaan perisai, pembawa senjata dan pengangkut. Bagi aktiviti pertahanan maritime, ianya melibatkan senggaraan atau refit kapal-kapal dan kapal selam TLDM. Manakala bagi aktiviti pertahanan udara pula, peruntukan senggaraan melibatkan senggaraan pesawat-pesawat TUDM dan radar pertahanan udara. Beliau menjawab pertanyaan Senator Liu Chin Tong berhubung senarai aset ATM yang bakal dibaik pulih di bawah peruntukan belanja mengurus RM2.3 bilion dalam belanjawan 2021. Menerusi peruntukan tersebut, ia dapat memastikan pengoperasian aset-aset strategik ATM berada pada tahap optimum dengan keupayaan diatur gerak pada bila-bila masa. Dewan turut dimaklumkan tiada cadangan memasukkan bayaran perkhidmatan Badan Pengurusan Bersama JMB ke dalam cukai pintu dalam satu bil. Yang berikutan, kedua-dua bayaran tersebut merupakan dua entiti berbeza yang mempunyai kuasa berbeza seperti yang diperuntukkan dalam Akta Kerajaan Tempatan 1976 atau Akta 171 dan Akta Pengurusan Strata 2013 Akta 757. Bayaran penghematan JMB adalah bayaran cas penyelenggaraan yang dipungut untuk didepositkan ke dalam akaun penyelenggaraan sesuatu skim strata yang diwujudkan di bawah Akta 757. Jumlah cas penyelenggaraan yang perlu dibayar ditentukan oleh JMB ataupun Joint Management Body, mana badan yang menguruskan pengurusan bersama ini bagi kawasan berkenaan, perumahan berkenaan di dalam mesyuarat agung tahunan berdasarkan anggaran perbelanjaan yang akan datang seperti yang diperuntukkan dalam Seksyen 211B Akta 757. Cukai taksiran atau cukai pintu pula dikenakan terhadap semua pegangan atau hartanah di kawasan pihak berkuasa tempatan PBT. Kuasa untuk mengenakan cukai itu selaras peruntukan Akta 171 di bawah Seksyen 127. Datuk Seri Dr. Ismail menjawab pertanyaan Senator Mat Nasir Hashim.
Kerajaan turut memutuskan untuk menyambung konsesi bernas termasuk mengekalkan hak pengimportan beras ke dalam negara. Keputusan tersebut dibuat selepas mengambil kira semua aspek secara menyeluruh, khususnya bagi melindungi komoditi strategik itu sebagai makanan ruji rakyat Malaysia. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata, secara keseluruhan konsesi baharu telah ditambah baik dan beberapa terma baharu dibuat, termasuk penambahan bilangan obligasi sosial yang perlu dilaksanakan daripada 5 kepada 10. Walaupun bernas diberikan hak sebagai pengimport beras tunggal, industri padi dan beras negara sentiasa terbuka, di mana pada masa ini terdapat sebanyak 182 pengilang dan 1,553 pemborong dan kira-kira 30,000 peruncit beras aktif yang berdaftar dengan kementerian yang diberikan peluang untuk terlibat dalam pengedaran dan juga pengedaran beras import dan juga beras tempatan. Justru tiada unsur monopoli di peringkat pemasaran dan pengedaran dalam industri padi dan beras. Ketiganya, kerajaan juga sentiasa memastikan bekalan beras dalam negara sentiasa mencukupi dengan mutu dan harga yang terkawal. Tambah beliau, kerajaan telah menetapkan harga beras putih tempatan dikawal tidak melebihi RM2.60 setiap kilogram untuk memastikan rakyat dan pengguna sentiasa memperoleh bekalan beras dengan harga yang berpatutan dan terkawal. Bagi beras putih import pula, secara purata, harga runcit adalah pada kadar melebihi harga beras tempatan iaitu di sekitar RM2.80 hingga RM3 setiap kilogram. Datuk Ahmad menjawab pertanyaan Senator Muhammad Zahid Mat Arif. Saudara, industri pembinaan dianggarkan mengalami kerugian RM11.6 bilion sebulan dalam tempoh 18 Mac hingga 15 April lalu ketika negara dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Idin Shazli Sith memaklumkan ia melibatkan penutupan operasi kira-kira 7,500 projek yang sedang berjalan. Daripada jumlah tersebut, 30% adalah RM3.5 bilion kerugian melibatkan gaji pekerja binaan, manakala 42% atau RM4.9 bilion pula melibatkan kerugian bahan binaan yang tidak digunakan. Untuk mengurangkan impak negatif PKP terhadap pertumbuhan ekonomi negara, kerajaan telah mengumumkan pembukaan semula sektor ekonomi termasuk sektor pembinaan negara bermula 1 Mei 2020. Pembukaan semula industri pembinaan telah memberi kesan positif kepada pertumbuhan negara. Data yang dikumpulkan oleh agensi di bawah Kementerian Kerja Raya iaitu Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan ataupun CIDB menunjukkan sekitar 8,300 projek masih dalam pelaksanaan pada tahun 2020. Saudara, berita Parlimen berakhir di sini. Ingat, amalkan mengimbas kod QR MySejahtera di lokasi atau premis yang anda tuju. Kita jaga kita. Saya Andy Reza Rohadian, salam hormat dan selamat malam.